menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang yang boleh merosakkan amalan baik. Jadi pada pagi ini kita nak bincang dan tengok apakah yang dikatakan perbuatan yang terlarang itu. Sebab apa tuan-tuan, dengan perbuatan terlarang itu dia boleh merosakkan ataupun dia boleh membatalkan ataupun dia boleh menggugurkan amalan-amalan baik yang pernah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala qaidil mujahidin wa imamal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi tanda syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini sama-sama kita dapat hadir dan sama-sama kita dapat berkumpul dan sama-sama kita dapat menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam pertemuan kita pada pagi ini akan sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita untuk sama-sama mempertingkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada pagi ini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita melihat kembali dalam surah Muhammad ayat yang ke-33, surah Muhammad ayat yang ke-33, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Shadaqallahul azim. Ayat ini tuan-tuan atas tajuk perbahasan ataupun perbincangan kita pada pagi ini, iaitu menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang yang boleh merosakkan amalan baik. Jadi pada pagi ini kita nak bincang dan tengok apakah yang dikatakan perbuatan yang terlarang itu. Sebab apa tuan-tuan, dengan perbuatan terlarang itu dia boleh merosakkan ataupun dia boleh membatalkan ataupun dia boleh menggugurkan amalan-amalan baik yang pernah kita lakukan. Ayat ini tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulakan seruan kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang memiliki sifat keimanannya kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tubtilu a'malakum, dan jangan kamu merosakkan dan jangan kamu menggugurkan dan jangan kamu membatalkan segala amalan kamu. Menerusi ayat ini tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita memberi ketaatan yang menyeluruh kepada Allah dan Rasul tanpa prejudis. Ketaatan yang hakiki. Dan ketaatan, mana ketaatan ini tuan-tuan, seperti mana yang dirujuk dalam Qamus Muhit, yang dikatakan taat ini ibadatulillahi wal inqiyadu li awamirihi. Ini yang dikatakan taat ialah beribadah kerana Allah. Beribadah kerana Allah. Jadi dalam hidup kita ni tuan-tuan, insya-Allah kita niatkan kerana Allah dalam apa juga ibadah, dan itu namanya dalam konteks ibadah yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang, bekerja, kahwin, apa lagi tuan-tuan Ini kata seluruh kehidupan kita itu kerana Allah Subhanahu wa taala dalam konteks namanya ibadah, dan ibadah yang kita buat kerana Allah taala akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan kepada ketaatan ini tuan-tuan, maksiat. Lawan kepada ketaatan, maksiat. Maksiat ini tuan-tuan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh
mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, juga termasuk dalam konteks maksiat. Tak semayang maksiat, tak puasa maksiat, tak membayar zakat cukup haulan nisab, maksiat. Pendek kata, apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu merupakan suatu bentuk maksiat. Jadi ketaatan ini tuan-tuan, seperti mana yang disebut oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini, dia mengatakan bahawasanya ketaatan kepada Allah ini adalah jalan kebahagiaan hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Rupanya tuan-tuan, kebahagiaan yang dimaksudkan ataupun ketaatan yang dimaksud ini merupakan jalan kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Lepas kita semayang, bahagia tak tuan-tuan? Bahagia. Lepas kita dapat menunaikan segala bentuk yang namanya ibadah ini kerana Allah Ta'ala, kita rasa sangat bahagia. Lepas baca Quran tadi kan, bahagia tak tuan-tuan? Bahagia. Lepas kita berzikir tadi, ingat bahagia? Bahagia insya-Allah, bahagia. Pendek kata, keseluruhan ibadah yang kita lakukan kerana Allah, yang kita dapat melaksanakan ketaatan ini, kita akan mendapat kebahagiaan insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Kata Ibn Katsir, di akhirat berdasarkan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini kebahagiaan di akhirat. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, yudkhilhu jannatin, masuk syurga tuan-tuan. Mereka yang dapat memberikan ketaatan kepada Allah dan Rasul secara menyeluruh, dia akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Ini hasil daripada ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya tuan-tuan, mereka yang engkar, sebaliknya mereka yang engkar, mereka yang melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan kepada kita tentang mereka-mereka yang engkar. Ini dalam surah Nisa, Allah Ta'ala menyatakan, wa may yuti'illaha wa rasulah wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang melakukan maksiat, barang siapa yang engkar kepada Allah dan kepada Rasul, yudkhilhu naran khalidan fiha, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam neraka. Bukan setakat masuk neraka tuan-tuan, khalidan fiha, kekal dalamnya. Walahum azabun muhin, dan baginya azab yang sangat menghinakan. Kata ulama tuan-tuan, sebab apa dia kekal dalam neraka ni? Ada pendapat ulama yang mengatakan iaitu dia mengubah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun dia mengubah hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sembahyang subuh 2 rakaat, dia kata 3. Sembahyang subuh dikatakan niat dia tak payah sembahyang. Dia ubah hukum Allah. Dia ubah hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya seperti mana yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala mengenai dengan harta pusaka misalnya. Ketetapan ini ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 kan? Tapi dia menafikan angka ini. Dia kata tak adil. Saya isteri dia, hidup mati bersama dengan dia. Sepatutnya saya dapat lebih daripada dia, daripada anak-anak. Anak kan lelaki dapat setengah kan? Maksudnya lebih daripada apa yang dimiliki oleh ibunya. Ibu dia kata tak boleh, tak adil lah macam ni, aku ni isteri ni. Anak je. Dia kata mana boleh anak dapat lebih, maknya dapat sikit. Ini tidak adil. Dia kata gitu. Dia ubah, dia kona. Hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang kata ulama, iaitu mereka ini kekal dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab dia ubah hukum. Dia ubah hukum. Sedangkan dia tahu hukuman itu.
lalu dia ubah. Ini menurut pendapat ulama. Dan dikatakan juga yang kekal dalam neraka ialah mereka yang melakukan syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna syirik, tuan-tuan? Kufur. Dia kufur sehingga dia terkeluar daripada ajaran Islam. Dia bukan kufur nikmat. Kufur nikmat ni lain, tuan-tuan, seperti mana yang disebut oleh Imam Ghazali. Kufur nikmat ni mengenai dengan 7 anggota yang ada pada kita ini, dia tidak melaksanakan 7 anggota pada tempatnya. Mata diberi penglihatan tapi dia tengok kod lain. Ada tangan diguna kod lain, gitu. Ada kaki patut pergi tempat-tempat yang baik, dia pergi tempat-tempat yang tak baik. Perut diisinya dengan pendapatan yang haram misalnya. Kemaluannya, 7 anggota yang disebut oleh Imam Ghazali digunakan dalam bentuk yang lain. Jadi tuan-tuan, kufur, maksiat ialah, ataupun syirik ini ialah kufur. Dalam hal ini tuan-tuan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita tentang mengelakkan kita daripada perbuatan syirik ini. Seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW kepada Abu Musa Asy'ari. Itu mengenai doa nak elakkan syirik. Sebab apa, tuan-tuan? Kadang-kadang syirik ini, ada jenis orang dia tahu dia buat. Dia tahu syirik, dia langgar. Dan ada kalanya syirik ini dia tak tahu. Jadi dalam perkara ini, tuan-tuan, bagaimana Nabi SAW ajar kepada kita supaya kita dapat nak mengelakkan perbuatan ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Jadi dalam doa ini, tuan-tuan boleh dapat dalam kitab kecil yang namanya Ma'thurat. Dalam tu dimuatkan doa ini untuk kita baca pagi dan petang. Mudah-mudahan kita dapat mengelakkan perbuatan syirik yang kadang-kadang kita tahu kita buat. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, Allahumma inna, ya Allah, sesungguhnya kami ini berlindung daripada melakukan syirik kepadamu akan sesuatu yang kami tahu. Syirik ini, tuan-tuan, dia agak complicated sebenarnya dalam kehidupan manusia. Agak complicated seperti mana yang disebut oleh Abu Musa Asy'ari, seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW kepada Abu Musa Asy'ari. Dia lebih complicated daripada binatang yang melata seperti semut. Tahu buat, lalu kata Nabi SAW, wa nastaghfiruka, dan kami mohon kepadamu ya Allah kepada sesuatu yang kami tahu, yang kami tidak tahu. Dalam perkara syirik ni, tuan-tuan, seperti mana yang kita sebut tadi, terlalu complicated dalam kehidupan manusia. Saya ingat tuan-tuan pun masih ingat, tahu benda tu salah tapi buat juga. Masyarakat pada ketika itu, malam Jumaat baca Yasin, malam Jumaat bakar kemian, tuan-tuan masih ingat kan? Masuk hutan, untuk tu aja. Dia kata kalau kau masuk hutan, kau doa, datuk nenek tumpang lalu, cucu nak lalu. Datuk nenek tumpang lalu. Bayangkan kita minta kepada datuk nenek yang jaga hutan tu, supaya kita selamat daripada sebarang mudarat. Kepada siapa kita minta tu, tuan-tuan? Kepercayaan busut ada hantu, bela hantu raya, untuk jaga kebun, untuk jaga rumah. Belum lagi kita nak menyatakan tentang tangkal. Anak menangis, dia letak tangkal di sini, letak tangkal di sana. Belum lagi kita nak sebut tentang malam 7 lekor lagi, tuan-tuan. Malam 7 lekor. Kepercayaan-kepercayaan yang kadang-kadang terlalu rumit untuk nak nyatakan tentang hal ini, sebenarnya kadang-kadang takut terpalit dengan perbuatan syirik itu je, tuan-tuan. Anggapan kita begitu. Malam 7 lekor, apa, tuan-tuan? Ayahnya nak turun, nak turun, roh lah, isterinya nak turun, lalu pintu belakang pula tu, dengan menggunakan lampu pelita. Kau logik lah kan, kenapa tak buka pintu depan? Mak ayah nak datang kan, buka lah pintu depan, pintu belakang pula.
Ini semua tuan-tuan perkara-perkara yang rumit, yang kita sebut tadi, yang Nabi sebut kepada Abu Musa Asy'ari, begitu rumit untuk nak memperjelaskan tentang syirik ini. Jadi mudah-mudahan kita dapat berlindung dengan perkara ini tuan-tuan. Sebab apabila syirik, salah seorang daripada suami isteri misalnya, dia akan terpisah. Ini kesan dia. Dan dia juga tidak boleh mewarisi harta pusaka selama-lamanya. Yang paling dahsyat sekali ialah bagaimana seperti mana yang disebut oleh ulama, dia akan duduk kekal dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga kan tuan-tuan, Allah Taala menyatakan dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbitanna amaluk. Kalau kamu syirik, nescaya akan gugurlah segala amalan kamu. Ini di antara bukti mereka yang melakukan syirik, amalan mereka ini yang pernah dilakukan akan hilang. Lau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan gugurlah apa yang pernah kamu lakukan. Nah, ini kata ulama, di antara perkara yang boleh menghapuskan amalan baik yang pernah kita lakukan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ini tuan-tuan, supaya kita orang mukmin tidak merosakkan amalan baik yang pernah kita lakukan dengan perbuatan yang boleh membatalkan amalan kita. Jadi para ulama berselisih pendapat mengenai dengan perkara ini. Yang pertama tuan-tuan, seperti mana yang disebut oleh Imam Fakhrul Razi dalam tafsir Fakhrul Razi, yang pertama yang boleh menghilangkan amalan baik kita, iaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti mana yang disebut tadi. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu. Itu yang pertama. Dan yang kedua tuan-tuan, seperti mana yang disebut oleh para tabi'in, di antaranya ialah Hasan Basri, di antaranya ialah Zuhri. Dan pendapat ini kata Imam Qurtubi pendapat yang komprehensif, yang menepati apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua ini agak ataupun dikira komprehensif. Pendapat yang menyeluruh daripada pendapat-pendapat yang lain. Ini banyak pendapat tuan-tuan. Dalam kitab ini disebut banyak pendapat. Yang kedua ini tuan-tuan, yang disebut oleh Hasan Basri atau Zuhri, iaitu melakukan perbuatan maksiat seperti mana yang kita bincang tadi. Mempersekutukan Allah, tak semayang, tak puasa, tak bayar zakat, tak nak pergi haji. Ini maksiat tuan-tuan. Bukan zina saja maksiat, malah langgar rukun Islam pun dikira melakukan maksiat dan juga dosa-dosa besar. Barang siapa yang melakukan dosa besar ini, dalam kehidupan dia, amalannya akan haba'an manthura, hilang begitu saja. Ini kita takut tuan-tuan, dalam kita beramal ini, besok di akhirat buka-buka buku tengok, elek, kosong. Buka-buka, 20 tahun kita beribadah, 30 tahun kita beribadah, 40 tahun kita beribadah. Buka-buka buku tuan-tuan, besok di akhirat haba'an manthura, habis hilang. Rupanya tuan-tuan, kita dah terpalit dengan namanya maksiat ataupun dosa-dosa besar seperti mana yang disebut oleh tabi'in. Tabi'in ini datang selepas para sahabat. Tabi'in, Khulafa' Rasyidin, para sahabat, dan juga tabi'in. Hasan Basri ini kedudukan dalam kategori golongan tabi'in dan juga Zuhri. Yang pertama tuan-tuan, dia dikatakan dosa besar ini, sebelum kita nak sebut tentang apa yang disebut oleh tabi'in ini, apabila kita melihat kembali dalam hadis Rasulullah, di sana tuan-tuan ada Nabi sebut mengenai dengan dosa besar ini. Sebelum kita nak menyatakan tentang apa yang disebut oleh Hasan Basri, Nabi kata tuan-tuan, ishtanibu sab'a mawbiqat. Nabi SAW menyatakan, hendaklah kamu jauhi daripada 7 dosa besar. 7 dosa besar. Yang pertamanya syirik, yang ini kita dah sebut tadi, ini dosa besar tuan-tuan. Yang kedua sihir.
Yang ketiga kata Nabi SAW iaitu bunuh diri. Bunuh diri. Dan yang keempatnya kata Nabi SAW, akalur riba. Makan riba. Dan yang keempatnya akalu malal yatim, makan harta anak yatim. Dan yang kelimanya lari daripada peperangan. Dan yang keenamnya enam iaitu qazaf, syirik, sihir, bunuh diri. 3, 4 makan riba, 5 makan anak yatim, 6 lagi dari peperangan. Dan yang ketujuhnya ialah qazaf, menuduh wanita yang baik melakukan zina. 7 ni tuan-tuan ada disebut oleh tabi'in. Ada disebut oleh tabi'in. Kata tabi'in ada 12 yang namanya dosa-dosa besar. Yang pertama tuan-tuan iaitu zina. Tak disebut oleh Nabi SAW, tetapi disebut oleh tabi'in zina. Zina ini tuan-tuan dosa besar. Hukuman dia pun hukuman had. Hukuman yang dikenakan had kepada mereka yang melakukan zina. Dan hukuman zina ini tuan-tuan, bagi mereka yang dah berkahwin melakukan zina, hukuman mandatory. Kalau hukumannya hukuman mati ni tuan dalam Islam, maknanya kesalahan dia sangat besar. Seperti mana yang kita sebut tadi. Jadi yang dah berkahwin melakukan zina, maka tuan-tuan dia akan dirajam mati. Bagi mereka yang belum berkahwin melakukan zina, seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Nur, laki-laki, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka disebat 100 rotan. Disebat. Ini bukan cerita macam Sembarah Padi tuan-tuan. Tuan-tuan tengok cerita Sembarah Padi kan, bagaimana Piramli disebat jualkan badan dia sebab dia bersama dengan Aduka dan Dara. Dia buat kerja. Dara tu ada suami ke apa? Kayak gitulah. Dia ada dia punya tunang ke gitulah lebih kurang. Jadi mereka melakukan maksiat, lalu ditangkap, lalu disebat 100 rotan. Seperti mana yang digambarkan dalam cerita itulah. Begitulah. Tapi sebatannya bukan begitu. Islam tuan-tuan, sebatannya dia nak mengajar kepada umatnya. Kepada umatnya. Bukan begitu sebatan dia sehingga mencederakan tubuh badannya. Mungkin kita mengatakan, ringannya hukum Islam ni memang ringan. Sebab Islam nak mengajar, bukan nak belasah. Kalau belasah tuan-tuan, Islam nak mengajar kepada dia punya umat tentang perkara ini, bukan nak belasah. Macam kita ajar anak lah tuan-tuan kita ajar anak dengan belasah ke dengan nasihat? Kalau dengan belasah, lama aku boleh belasah tuan-tuan Kalau boleh ajar anak tu dengan belasah, lama kita belasah tuan-tuan. Kalau dia buat salah, tak boleh. Ajar dia dengan nasihat, kata-kata kan, beri peringatan, itu ini. Walaupun kesalahan yang dia buat, tapi kita tidak boleh melaksanakan dalam satu bentuk boleh mencederakan anak ke ataupun isteri contohnya dalam hal mendidik ini. Yang pertama zina tuan-tuan. Dan yang keduanya kata Hasan Basri, dosa besar ini iaitu qazaf, seperti mana juga yang disebut oleh Nabi. Qazaf ni apa tuan-tuan? Iaitu menuduh wanita yang baik melakukan zina. Yang ni tuan-tuan, dalam tutur kata kita ini kena berhati-hati, itu je lah. Telajak perahu, dia boleh kona tuan-tuan. Kalau telajak kata, ini padah. Jangan sampai kita menuduh wanita yang baik ini melakukan zina. Kita kadang-kadang, kita tak nampak pun perbuatan itu. Cuma kadang-kadang itulah terlalu marah sangat dengan isteri, terlalu marah sangat dengan seseorang itu, sehingga kadang-kadang sanggup kita menyatakan tentang, ataupun kita sanggup kita menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tak setimpal, secocok. Jadi hati-hati tuan-tuan dalam tutur kata ini. Tuduh.
Dalam tuduhan ini tuan-tuan namanya qazaf. Kalau tidak ada bukti, maka hukuman itu berbalik kepada orang yang dituduh. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yang dituduh tadi tak ada bukti, yang menuduh tadi tak ada bukti, maka berbalik hukumannya kepada orang yang menuduh. 80 kali sebatan qazaf. Dan yang keduanya, tidak diterima saksinya selama-lamanya. Dan yang ketiganya tuan-tuan, iaitu mereka ini tergolong daripada golongan orang-orang yang fasik. Apa makna fasik? Iaitu khuruj min ta'atillah, khuruj min hududillah. Mereka ini dah keluar daripada had agama Islam. Itu namanya fasik. Jadi tuan-tuan, dalam yang kedua ini kita kena berhati-hatilah dalam tutur kata. Dan kita melihat bagaimana perkara ini tuan-tuan berlaku dalam masyarakat begitu banyak. Tuduhan daripada seseorang itu kepada seseorang yang lain. Termasuk juga kata ulama, tuduhan ini juga kepada laki-laki. Dituduh laki-laki yang baik, ataupun menuduh laki-laki melakukan homoseksual misalnya. Kita pun tak nampak. Viral dia kita kata, iyalah kata. Memang betul lah, dia kaki lah. Mulut kita pun tuan-tuan, ya Allah, macam laser lah lepasnya. Tuan-tuan nak tuduh orang lakukan zina, ini kita kena nampak tak? Betul lah. Kita kena lihat, macam zina tadi. 4 orang saksi, bukan setakat 4 orang saksi, malah kita melihat kejadian itu dan kita faham. Seperti apa tuan-tuan? Seperti disebut, pen dicelupkan dalam dakwat. Kita nampak pen tu dan kita nampak dakwat tu. Nampak dakwat. Bukan setakat nampak masuk pen dalam dakwat tu. Barulah boleh kita charge dia zina. Kalau tak nampak benda tu tuan-tuan, hanya duduk berdua-duaan saja, belum boleh lagi kita menuduh orang itu melakukan zina. Tak nampak pun. Kalau duduk berdua-duaan, hanya apa tuan-tuan, khalwat kan? Berkhalwah. Walaupun tak ada baju sekalipun, belum lagi boleh kita tuduh berzina. Ini tuan-tuan dalam konteks nak menetapkan satu hukum itu, nak menuduh satu hukum itu bukan semudah itu. Bukan boleh main agak-agak, bukan boleh orang kata ya, kita kata ya. Jadi ini semua tuan-tuan nak kena hati-hati dalam tutur kata. Dan yang ketiganya tuan-tuan, yang dikatakan dosa besar ini sehingga amalan baik yang kita lakukan ini hilang, minum arak dan judi. Minum arak ni tuan-tuan, sabit kesalahan 40 kali sebatan. Ini hukum had ini. 40 kali sebatan. Lalu ditambah 40 oleh hukuman takzir. Ditambah lagi 80 seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. 40 ketetapan, lalu Sayyidina Umar tambah lagi 40. 80 sebatan kepada mereka yang minum arak. Malam minum arak, paginya bertobat. Bulan puasa besok tak minum arak sebulan sebab nak menghormati bulan Ramadan. Bulan Syawal dia tambah lagi, minum lagi, kejap buat, kejap bertobat, kejap minum, kejap bertobat, kejap bertobat, kejap minum. Inilah tuan-tuan yang kita sebut nak bincang pada pagi ini mengenai dengan bagaimana mereka yang macam ni amalannya tidak diterima oleh Allah SWT. Bahaya tuan-tuan. Habis tuan-tuan ni. Ni ulama kata. Saya nukilkan apa yang disebut oleh Hasan Basri. Tuan-tuan, kita manusia ni tuan-tuan, kita punya carta organisasi ataupun carta alih lah mudahnya ni dalam bahasa bekerja ni. Carta organisasi tuan-tuan. Kita manusia ni seperti mana yang disebut oleh Syekh Ibrahim Laqani dalam kitab dia Jauhara at-Tauhid. Manusia ini tuan-tuan dia terbagi kepada dua. Manusia ini terbagi kepada dua. Satu manusia yang beriman dan satu lagi manusia yang kafir. Manusia yang beriman ini tuan-tuan secara ijma' kata Syekh Ibrahim Laqani meninggal masuk syurga.
beriman ini dia meninggal masuk syurga. Manusia yang kafir ini kalau dia meninggal masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Dan manusia beriman ni tuan-tuan terbagi kepada dua pula. Yang sempat bertaubat, yang bertangguh bertaubat. Kita kena tengok kita punya carta organisasi kat mana kedudukan kita ni sebenarnya. Manusia yang sempat bertaubat kepada Allah secara ijma', kata Syekh Ibrahim Lakhani, masuk syurga. Dulu dia buat dosa, dulu dia buat masalah dalam agama ini, dan akhirnya bertobat kepada Allah, tak usah nak buat lagi, berazam tak nak buat lagi. Jijik perkara yang pernah dilakukan. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat apa tuan-tuan? Nasuha. Bukan taubat olok-olok, kejap buat, kejap bertaubat, kejap langgar. Tak? Taubat nasuha ni tuan-tuan, dia tak ulang balik dengan apa yang pernah dia buat dulu. Jijik, benci. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Allah Ta'ala akan hapuskan segala dosa dia, kosong. Yang pernah dia buat dulu, zero lah tuan-tuan. Meninggal, bertobat kepada Allah, masuk syurga. Ini untungnya bertobat. Yang namanya taubat nasuha dalam kehidupan kita. Berusahalah tuan-tuan, insya-Allah sentiasa bertobat. Yang namanya taubat nasuha dalam kehidupan kita, insya-Allah. Meninggal, masuk syurga. Satu lagi tentang golongan ini, manusia ini yang bertangguh bertaubat. Dia buat dosa, dosa besar. Dia buat maksiat. Dia kata nantilah dulu, tunggu umur 50, tunggu umur 60, tunggu datang seru. Manusia bertangguh ni tuan-tuan, kata ulama'. Contohnya kalau umur dia 30, lalu dia kata dia niat nantilah umur 60 dia bertobat. Jadi dalam masa 30 tahun itu, 30 tahun dia akan terdedah dengan perbuatan maksiat yang lain. Sama ada dia ulang benda apa yang dia ada buat, ataupun dia tambah dengan maksiat yang lain. Ketaatan dan maksiat ini tuan-tuan, dalam dia punya pelaksanaan itu sama tuan-tuan. Kalau buat baik, buat taat, insya-Allah dia akan dapat melaksanakan ketaatan yang lain. Tadi kita lepas sembahyang subuh kan, lepas tu baca Quran, nampak? Kita boleh mampu untuk nak melaksanakan ketaatan yang lain. Lepas sembahyang subuh kita ada apa lagi? Kuliah lagi. Nampak? Dia akan menjurus kepada ketaatan yang lain. Nanti lepas solat subuh, kuliah ni, mungkin di antara kita yang ada niat dalam hati dia untuk melaksanakan apa? Duha misalnya. Allahu Akbar. Ini ketaatan tuan-tuan. Dia buat, dia akan dapat melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain. Begitu juga maksiat. Maksiat ini, dia buat satu maksiat, dia akan terpalit dengan maksiat yang lain. Contoh kata Nabi SAW, minum arak. Ibu segala kejahatan. Ibu tuan-tuan. Ibu segala kejahatan. Kan ibu kan beranak kan? Ibu beranak. Dia macam tu beranak tuan-tuan. Dia akan beranak. Lepas minum toddy, minum arak, apa lagi dia buat lepas tu? Tuan-tuan memang tahu lah. Kan dia tengok perempuan pula, dia berzina dengan perempuan. Kan itu pula dia buat, dia bunuh lagi. Dari zina lah tu dia tengok takut orang tu sebar kat dia, bunuh pula orang tu. Ni kesan kepada kejahatan, lalu dia akan melaksanakan kejahatan-kejahatan yang lain. Jadi apabila dia tangguh bertobat selama 30 tahun, selama itulah tuan-tuan, dia akan terdedah dengan maksiat-maksiat yang lain. Kalau dia bertobat, stop sampai situ je. Stop sampai situ. Minum arak dan juga berjudi. Ini tuan-tuan pun juga kita kena tengok balik. Ada orang kata tak apalah, sekali je. Berjudi sekali je. Tikam nombor Sabtu Ahad. Sekali je. Tak nak buat. Lepas tu nanti bulan depan buat lagi. Baru RM1 je main Toto dengan Magnum katakan. Tuan-tuan, walaupun sekali lah tuan-tuan, tapi benda perkara itu melazimi. Dia buat perkara maksiat ini, maka
Yang kita khawatir tuan-tuan ialah amalan baik yang kita buat takut hilang. Itu yang yang ketiga tuan-tuan. Dan yang keempat, makan harta anak yatim. Siapa yang jaga anak yatim ni tuan-tuan, hartanya tidak boleh diguna pakai. Yang boleh kata ulama ialah dalam pendidikan. Adapun yang lain tuan-tuan, minta maaf. Digunakan harta anak yatim untuk extend rumah depan belakang. Katanya ni untuk anak juga katanya. Jadi diguna pakai duit anak tu, anak yatim tu. Dibelilah kereta baru X70. Katanya kereta kecil dah tak muat. Nak bawa anak sekolah. Dia bawa anak dia anak yatim lah. Dia menggunakan duit harta anak tu. Ini disebut oleh Nabi SAW, juga disebut oleh Hasan Basri, termasuk dalam kategori dosa-dosa besar yang mana amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membunuh begitu juga. Membunuh. Wala taqtulu anfusakum. Allah Ta'ala larang daripada membunuh. Sebab membunuh ini tuan-tuan, membunuh ini termasuk dosa-dosa besar. Kalau di negara kita tuan-tuan, mengikut statistik pun, hampir 6 orang bunuh diri satu hari. Kali dengan sebulan, kali dengan setahun. Hampir 2,000 lebih. Hanya membunuh diri tuan-tuan. Dalam berbagai-bagai bentuk lah. Itu dosa besar tuan-tuan. Yang nombor 5, nombor 6 syirik yang kita sebut. 7 riba seperti mana yang disebut oleh Nabi. Apa saja tuan-tuan yang terlibat dengan riba ini, kalau boleh stop. Dah tak nak buat lagi. Insurannya, nyawanya, kenderaannya itu ini, rumahnya. Kalau dah buat, bertobatlah kepada Allah. Lepas ni tak nak buat lagi lah. Udah. Jangan terpalit lagi pula. Buat lagi. Kalau yang dah buat, bertobatlah kepada Allah. Tak nak buat lagi perkara yang dalam kategori dosa besar seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Makan riba, sihir, Nabi sebut juga tadi, lari daripada medan peperangan. Dalam Islam tuan-tuan, apabila dah saat berperang ini, dah saat berperang melawan musuh ni tuan-tuan, dan pada ketika itu umat Islam dilarang untuk berpatah balik. Lawan tetap lawan. Ini kalilah lawan. Islam tak ada bacul patah balik dalam peperangan tuan-tuan. Sebab apa? Apabila peperangan itu berlaku, syahid akan menanti. Itu dalam Islam. Sebab syahid ni tuan-tuan, kalau dia syahid dalam peperangan, ini disebut bahawasanya roh dia tuan-tuan, dia tidak ada orang panggil sekatan. Dia direct dan terus bersama dengan siddiqin, nabiin, siddiqin wa syuhada. Ini keistimewaan orang yang syahid. Kedudukan dia bersama dengan para nabi. Ini bagi keistimewaan bagi mereka-mereka yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang tak boleh patah balik. Dan yang ke-10nya tuan-tuan, homoseksual atau lesbian. Ini juga nak kena ingatkan siapa saja tuan-tuan dalam masyarakat, kawan-kawan itulah yang terlibat dengan homoseksual dan lesbian ini, sebab mereka ini tergolong daripada golongan yang melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar bang. Melainkan dia bertobat kepada Allah, diterima. Kalau dia buat lagi lalu tu, dia semayang, dia bersedekah, dia beramal lagi apa itu ini tuan-tuan, Allah takutlah seperti mana kita sebut tadi, amalannya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. 10, 11 disebut juga oleh Imam Sya'rawi, seperti mana juga yang disebut oleh tabi'in ini. Apa tuan-tuan? Iaitu sumpah palsu. Menggunakan nama Allah, wallahi billahi tallahi, saya tak buat, saya tak makan. Orang yang bersumpah dengan nama Allah ni tuan-tuan, sedangkan dia buat, Allahu Akbar tuan-tuan, sanggup dia menggunakan saksi Allah Ta'ala dalam hidup dia bagi nak membenarkan kata-kata dia, sedangkan dia salah, hakikatnya salah. Jadi dalam hal-hal ini tuan-tuan, kita kena berhati-hati. Jangan sampai kita menggunakan nama-nama Allah ini untuk nak lepas diri kita daripada sebarang kesalahan. Saya sanggup sumpah katanya. Oh, sanggup sumpah.
Sumpahlah. Demi Allah tak boleh lah tuan-tuan. Orang Melayu demi Allah kan. Sumpah yang kita sebut tadi menggunakan kalimah waw, ta dan ba. Dikaitkan dengan nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Baik, itu yang ke-11, ke-10, 11 dan 12. Itu melakukan fasik. Melakukan fasik. Fasik seperti mana yang kita sebut tadi, iaitu khuruj min taatillah, keluar daripada ketetapan agama ini. Tak semayang, tak puasa. Ini tuan-tuan yang namanya dosa-dosa besar. Dia menafikan adanya tuntutan itu. Dia kata, mana ada semayang? Mana ada puasa? Mana ada bayar zakat? Duk mana-mana ni tuan-tuan. Tak payah guna hadis, guna Quran je. Sedap mulut bercakap. Sedap mulut bercakap. Jadi orang-orang yang seumpama ini dah terkeluar daripada yang namanya had agama kita Islam. Itu pendapat yang kedua yang seperti mana yang disebut oleh Imam Qurtubi yang agak komprehensif, menyeluruh. Dan yang ketiga tuan-tuan, saya nak tutup di sini. Dan yang ketiga seperti mana yang disebut oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sebut yang dikatakan amalan baik akan hilang itu tuan-tuan yang ada dalam jiwa kita semua ni. Dia ada dalam ni. Itu penyakit hati. Penyakit hati. Di antaranya apa tuan-tuan penyakit hati? Riak. Allahu Akbar. Kata Ibnu Abbas, barang siapa yang melaksanakan ataupun terpalit dengan riak ini, apa benda riak? Dia beramal bagi nak tunjuk kepada orang lain yang dia buat. Niat dia tu nak tunjuk. Yang dia semayang, yang dia tu ini, yang dia nak tunjuk. Apabila niat saja nak tunjuk kepada orang lain, maka itu namanya riak. Saat beribadah pada saat itu tak diterima oleh Allah. Riaknya panjang, tak diterima. Ini seperti mana yang disebut oleh Ibnu Abbas. Riak, lepas tu pula sum'ah. Sum'ah ni apa tuan-tuan? Dia buat kerja agama ini untuk mencari pujian. Kerja dia nak puji je. Kita pun nak dipuji lah tuan-tuan, siapa pun saya pun nak dipuji. Saya pun nak dipuji, tapi biarlah niat kita tu betul, bukan tujuan untuk tu. Tapi kalau ada orang nak puji, pujilah. Tapi niat dia tu kena betul. Dia buat tu kerana Allah Ta'ala, dan lepas daripada orang nak puji, pujilah. Dia kata macam mana? Kalau layak untuk dapat pujian, puji Alhamdulillah. Jangan sampai niatnya untuk mendapat pujian. Dan hari ini kita melihat Allahu Akbar. Dalam Facebook itu ini, hati-hatilah tuan-tuan. Niat kena betul. Seperti mana kita sebut tadi, ibadatulillah, beribadah kerana Allah. InsyaAllah pujian akan datang. Jangan puji dulu, buat kerja bukan kerana Allah. Itu yang payah tuan-tuan. Itu namanya sum'ah. Dan yang ketiga, ujub. Ujub ni apa tuan-tuan? Dia perasan yang dia paling handsome kat USJ ni. Dia perasan yang dia paling cantik dekat USJ ni. 9 kan? Orang yang perasan tuan-tuan dalam ibadah lah tuan-tuan. Dia perasan yang dia seorang kemulai malam tadi. Dia tengok muka ni tak kemulai ni. Ini muka segar-segar ni tak kemulai. Di dalam hati dia kata, aku seorang kemulai ni. Dia perasan yang dia seorang beribadah. Dia perasan yang dia seorang bertahajud misalnya. Dia perasan yang dia seorang berpuasa. Dia tengok ini semua kaki tak puasa ni. Cerita je lebih. Dah datang mati dia dudak tuan-tuan ni. Dia tak sebut pun tapi dia perasan. Jadi orang yang berperasan ini dalam ibadah yang dia buat, ingat, amalan yang dia buat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sesuatu tuan-tuan. Langsung tak terima. Jadi begitulah tuan-tuan. Begitu juga pendapat yang keempat. Sila je tuan. Pendapat yang keempat iaitu bersedekah. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azah. Jangan kamu gugurkan sedekah kamu. Dalam kita bersedekah ni tuan-tuan kerana Allah. Jangan kita sedekah bil manni wal azah. Sedekah cerita balik.
Ni aku punya, ni aku sedekah, ni aku. Tuan-tuan. Dia cerita balik dah 20 tahun punya barang, 30 tahun punya barang, tuan-tuan. Ingat dan ingat. Kalau bagi galakkan tak apa. Ni bagi tujuan untuk tadi, riak dan sebagainya. Amalannya tidak diterima. Mani wal azah. Dia bagi tapi dia bagi tujuan untuk nak menyakiti hati orang yang diberi. Kepada isteri, kepada anak-anak, kepada siapa saja, tuan-tuan, dah beri, stop. Jangan sampai dicerita balik, engkau ni kalau aku tak beri, mati kau ni kan. Engkau ni kata, dia kata kat isteri, dia kata aku dah beri 20 tahun, 30 tahun dah. Habis duit aku dah. Ini yang kau balas. Ini yang kau balas kepada aku. Aku tak halalkan duit akhirat. Kan orang Melayu suka gitu kan. Tak halal ni. Tuan-tuan dah bagi namanya sedekah, udah. Kepada anak-anak bagi duit untuk pelajaran itu ini, akhirnya anak tak jadi. Jangan sampai kita beritahu kepada anak-anak ni, aku tahulah kalau aku tahu. Jangan sebut ayah tak redha dengan apa yang dah bagi 40 tahun kepada engkau ni. Jangan tak redha lah, tuan-tuan. Bagi nama sedekah. Dah, cukup. Tutup buku. Yang boleh kita nasihat je. Jangan sampai kita ungkit sehingga menyakiti hati orang yang kita beri. Jadi begitulah, tuan-tuan, perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita untuk kita sentiasa ingat tentang perkara-perkara larangan ini dalam hidup kita, supaya kita tidak terkena dengan perkara atau yang namanya dosa-dosa besar ini, seperti mana yang disebut oleh tabi'in ini. Jadi saya akhiri, tuan-tuan, dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.